So surah At-Takwir ni dia adalah surah Makkiyah, kita dah sebut sebelum ni, dan surah-surah dalam juzuk Amma kebiasaannya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan rukun iman, very closely related dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman dalam juzuk Amma, especially juz 30 ni. Alright, so surah ni dia takwir, so kita sebut last session, kalau Rasulullah sebut, Rasulullah describe, kalau siapa yang nak tahu ataupun nak experience atau nak diberikan gambaran macam mana hari kiamat, you baca surah Takwir dan Infitar. Ingat tak hadis tu kita baca kan? Dan sesuai sebut last week ataupun last session, kita tak ada masalah sebenarnya untuk nak dapat gambaran hari kiamat sebab kita banyak movies, banyak story yang menceritakan tentang hari kiamat. Kan? Jadi benda tu zaman Rasulullah SAW, bila Rasulullah nak explain, he has to use words to explain all this, to give an impact. That's why last session, I give you all a homework, right? What was my question? Kenapa perkataan ni digunakan iza syamsu kuwirat, iza nujumun qadarat? All these words adalah fi'il madhi, tapi kejadian ni akan berlaku in the future. Anyone dah ada answer? Unmute yourself and answer. Is it because, can you hear me? Yes, very loud and clear. Proceed. Okay. Ikut ilmu balara, if something yang belum happen but sure will happen. Example like when we qamat, you know, it's a qamati salah. Kita belum dirikan, but we are sure going to pray. Okay, good. Alright. Okay, excellent answer. Anybody else? Cik Mina? Dah buat, dah buat. Cik Sundusia, you do anything? You get something? Unmute. Atau tak dengar? Tak dengar apa dia? Homework fi'il madhi? SMC. Yeah. No, but the question, kenapa fi'il madhi? Yes. Alright. Yeah. Okay. So what's the answer? You can summarize to us. What is it? I have to go to my business. Sorry, tak dengar. Apa dia, Cik? I have to go back to my side. Can you hear me? Not that clear. Your voice is a little bit ni. Hilang-hilang sekarang. Suara Cik hilang-hilang. Betul. Is it from my side, sir? I know, yeah, I can see. But you want to summarize for us? Because you cannot hear me. Okay. I try to download and send it to you here. Alright, come. Let's do it, okay? She present is very good, okay. Alhamdulillah. Okay, dia kasih saya macam paper, alhamdulillah macam ni. Okay, you all can read here. Okay. Okay, basically, alright. So this is what she ni presented. Alhamdulillah, I like it. Ada 4 pointers kat sini. Yang pertama berkaitan dengan ilmu balaghah, yes. Alright, okay. Barakallahu fi. Okay. Tadi kan, Cik Rohani ada sebut tentang perkataan qad qamatis salah. I think it's mentioned in here. Okay, you all nak, kalau nak baca boleh baca kat sini. Okay. So this is a very good ni. Alright. So cuma perkataan dia yang kita gunakan. Tadi sebut cakap apa perkataan apa tadi? Qad. Betul tak Cik Rohani? Yeah. Right. So perkataan qad ni ada dalam istilah bahasa Arab. Dia nanti kita akan tengok dalam buku nahwu ni. Okay, dia ada perkataan tu. Kat buku dan explanation dekat buku sini. You all can see through kalau nak. Nanti next session pun kita boleh tengok dekat muka surat mana tu saya tengok. Muka surat 18. Dia ada perkataan qad dengan sa and all these words. These words dia ada maksud tersendiri bila masuk satu kalimah. Kalau qad, fi'il dia masuk dengan fi'il madhi, alright, dia jadi sesuatu yang pasti akan berlaku. Okay, dalam Al-Quran. This is the formula.
Ni ada kat sini. Cik Sundusia tulis dekat sini. Okay, ni perkataan dia qad. Okay. Okay, here. It's here. Okay. But kalau qad masuk fi'il mudhari' maknanya kadang-kadang. Okay, kadang-kadang. Tapi ni untuk perkataan qad. Alright. Sekarang kita cakap dengan you, ini adalah perkataan idza. Yes. Okay, betul tak? Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun qadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-isharu utilat ila akhir al-ayat. Okay, so dia punya perkataan yang digunakan adalah idza. So gini, dari sudut balaghah macam Cik Rohani cakap, bila ada perkataan idza ni dia boleh bermaksud sekiranya dan bermaksud ketika dari sudut maksud. It can has two meaning. Idza bila akan berlaku, ketika, alright, which can happen in the future. So the word idza itself dah menggambarkan sesuatu perkara yang akan berlaku akan datang. Dan you tengok bila dimasukkan dengan fi'il madi, nampak ada pertentangan perkataan di situ. Yes or no? Betul tak? You tengok teks dalam Quran, dalam surat 75 ataupun teks surah Takwir. Nampak Cik Ti? Idza syamsu kuwirat. Idza perkataan tu maksudnya kalau you baca terjemahan dia kata apabila. Kadang-kadang masuk ketika. Alright? Apabila, ketika, maknanya dia waktu yang akan datang. Tapi dimasukkan fi'il madi selepas tu seolah-olah pertentangan. Kenapa? Sebab nak menunjukkan sesuatu tu pasti akan berlaku dan to attract attention. Remember I shared with all of you, if you see the background of the Arab people at that point of time, they are very, very excellent with words. Okay, they are very good with words. Dari sudut kalau nak cakap bahasa atau perkataan yang orang kata meruntun jiwa ataupun yang kasih makna yang mendalam, menusuk kalbu, diorang tak ada masalah because they have ahli syair yang sangat pakar dan sangat bagus dari sudut nak mengetengahkan sesuatu, nak explain sesuatu. Tapi bila Al-Quran datang, Al-Quran nak overcome all this. Remember we shared this, Al-Quran ataupun mukjizat para nabi bukan sesuai dengan orang-orang ketika. Contoh kalau macam Nabi, bayangkan macam ni lah cik. Kalau mukjizat Nabi Musa, kenapa ambil mukjizat Nabi Musa? Sebab dia paling senang. Mukjizat Nabi Musa dia madi, maknanya benda yang boleh nampak. Okay, tongkat tukar jadi ular, yes? Sebab sihir, benda yang you boleh nampak. Nama ke silap mata. Nampaklah, you kalau ke sihir maknanya sihir dari sesuatu, dia nampak ular bergerak. Tapi ular Nabi Musa lagi besar, makan ular-ular yang lain. Itu sebab ramai-ramai semua sujud, betul tak? So sekarang we have to use a word that is strong enough to capture their attention. So what do we do atau what are the words yang Allah gunakan? Pertama tu tadi, pertentangan perkataan idza dengan fi'il madi. Yes, number one. Number two, you akan notice dekat all this susunan perkataan ni, dia dahulukan fa'ilnya. Faham perkataan fa'il? Yes. Orangnya atau benda yang berubah tu. Atau benda yang berlaku tu. Asyamsu kuwirat. Bila matahari digulung. Bila an-nujumun qadarat. Bila bintang-bintang berjatuhan. Bila idzal isyaru utilat. Bila sesuatu tu dia punya benda yang berlaku ataupun perkara yang berlaku tu datang dulu sebelum dunia verb. All these like I said untuk capture their attention. Supaya bila you capture their attention boleh timbul curiosity, and at the same time because what Al-Quran is all about, nak lembutkan hati orang-orang yang tak nak percaya dengan Allah SWT, yang tak nak percaya dengan hari kiamat. Okay, tak nak percaya yang saya kata tadi, yang berkaitan dengan rukun Islam tadi, rukun iman tadi. Bila dah tak percaya Allah, susah nak percaya hari kiamat. Susahlah nak percaya adanya qada yang Allah dah turunkan misalnya. Okay, so dari sudut bahasa dia kata tadi, idza asyamsu akbar. So susunan perkataan tu adalah untuk beri that kind of impact to the people who are listening. Bila dengar je, dia jadi tertanya-tanya, apa tu
Bila dia nak ambil tahu, maka boleh buat mereka terbuka hati untuk apa? Untuk terima apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Alright, it's exactly what, it's something yang similar tadi you all baca. Saya rumuskan macam tu. Okay? Boleh follow me? Yes? Yes, yes. Very good. Okay now. So, ini Sister tak nak sambung ni. Kita dah baca apa dia punya content. Kita langsung terus pada muka surat ataupun terus pada pakat pada ayat yang seterusnya. Ayat 15 sampai 29. Alright? 15. 15. Kita dah habis kan yang the first part kan? Kita sambung terus 15 until 29. Okay. Now, kat sini 15 and 29. Alright. So, dia kata apa kat sini? Fala uqsimu Usan. bil khunnas. Ya, khunnas. La uqsim. Kalimah ni dalam ayat ni Allah gunakan fi'il mudhari' dengan perkataan qasam. Ingat tak kita belajar perkataan wawul qasam? Ada tak? No. So ini selalu dalam ayat lain Allah gunakan perkataan yang pendek atau huruf yang pendek. Wasyamsi wa duhaha. Demi, sumpah. Tapi yang ini Allah sumpah dengan perkataan the word qasam itself. Fala uqsimu bil khunnas. Kenapa bintang? Sebab orang Arab ni, kalau you notice dekat all the other ayats kan, bulan bintang kan, idza syamsu kuwirat, wa idza nujumun kadarat, wa idza jibalu suyirat, all the things kan, all the noun ataupun all the words yang digunakan untuk describe dengan perkataan idza ni sangat dekat dengan amalan diorang. Sangat dekat dengan benda yang diorang buat selalu. Yang mudah. Diorang faham apa yang message ni, message ni bukan datang daripada manusia tapi datang daripada Allah SWT. Okay, they like to do stargazing. Tahu stargazing? Duduk lepak-lepak, minum kopi, tengok bulan, tengok bintang. They like to do that sambil baca syair. I don't know if you're familiar. Kalau you can Google this, you can YouTube pun. Kalau some of dia macam kalau macam syair-syair Arab yang masyhur kan, dia boleh baca, dia nyanyi tau cik. Tapi nyanyian dia sampai 1-2 jam. Nyanyi tapi bukan medley, bukan tau. Dia nyanyi, literally nyanyi dia punya syair tu sampai 1 jam 2 jam. Ibarat macam kita baca Bazanji ke Maulid lah itu. They do that and it's part of their activity. Alright. Jadi bila sebab benda tu selalu diorang buat, maka Allah kata aku bersumpah dengan bintang-bintang yang kamu puja-puja ni, al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam, wal laili idza as'as, malam yang hampir gelap, was-subhi idza tanafas, dan waktu subuh yang akan datanglah. Mana proses mula nampak bintang, kemudian tukar, all the process yang diorang nampak tadi saya cakap kan, diorang suka benda yang diorang senang nak relate. Innahu laqaulu rasulun karim. So tadi itu kan dia proses dia. Tadi bila masukkan perkataan idza dengan fa'il, dengan susunan perkataan yang datang tu adalah fa'il dahulu, to capture their attention, to attract their attention, to instill ataupun nak jentik hati mereka supaya curious apa yang cerita ni nak sampaikan, maka Allah sebut all this yang you both sebut, innahu laqaulu rasulin karim. Ini yang cakap ni adalah siapa? Rasul yang mulia. Bukan cakap biasa-biasa, bukan ahli syair, bukan ahli sihir, bukan ahli pakar bahasa, tapi ini adalah bahasa datangnya daripada Allah SWT, say the message to you, dan yang menyampaikan tu adalah Rasul. Apa makna Rasul? Nabi. Yeah, what does the meaning of rasala? If you look in the dictionary, what does rasala atau arsala, what does it mean? Penyampai. Penyampai, yes. Messenger, message. Dia adalah orang yang menyampaikan sesuatu message. Nabi tu dia adalah messenger. Sebab kita panggil Muhammad tu Rasulullah, messenger. Apa maksud messenger? Maknanya penyampai apa yang pengantara Allah nak sampaikan pada you melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu namanya Rasul. Dan dia bukan Rasul biasa-biasa ya. Dia gunakan perkataan karim. Any words that in this format, karim, fa'il, ladhif,
Jalil. Ada nama Allah. Alim. Khabir. Take note Ni ada nanti dekat surah kita akan belajar. Tapi this format, perkataan Karim. Nampak? Karim, Khalil. Ada dalam Quran kan? Alim. Alimun bizatis sudur. Kan ada kan? Halim. Lagi apa? Raqib. All these word. Fatih. Apa maksudnya? Maknanya dalam keadaan berlebih-lebihan. Ada sifat tu tapi lebih. Kan last session kita belajar tentang perkataan afdal. Kita buat comparison. Kan ada kan dekat one of the isim we did. Nahu kita buat masa Mamnu Nasar sudah explain bahagian tu. Itu kalau format spelling dia alif fa'il lam. Af'al. Yang ini kalau fa'il punya format dia. Any word spelling yang in this format, maka maknanya berlebih-lebihan sifat tersebut. Rahim. Karim maknanya Nabi yang maha ataupun Nabi yang sangat-sangat mulia. Sebab Nabi Muhammad, if you look at the history, okay, he of course he came from a prestigious family, but he lost his parents. Anak yatim piatu. Kita belajar surah An-Naba. Ingat tak macam mana Allah muliakan Nabi Muhammad walaupun dia ni yatim piatu. Alam alam yajidka yatiman fa'awa. Walaupun kamu yatim tapi Allah muliakan you. Sebab kebiasaan orang yang yatim piatu ni atau yang tak ada parents ni, dia akan rasa little bit insecure ataupun mungkin orang kurang hormat sebab tak ada support from parents. Tapi Nabi Muhammad ni Allah kasih dia kemuliaan. Itu surah An-Naba tu kan. Dia kata sini. Innahu, ini adalah words from your Nabi. Alright. Melalui Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah nak sampaikan. Zi quwatin inda zil arshi makin. Alright. Ini adalah Z. Okay, now very good thing. Z. Anyone can tell me what is Z? What is the i'rab of Z? Or what's the meaning of Z? What the meaning first? Z, apa makna Z? Ada dictionary, ada meaning guys. Apa makna Z? Z. Z kuwatin. Tengok je dia punya makna, baca. Mempunyai Yes. If anyone can remember the word Z comes from what word ataupun what is familiar with Z in terms of Nahu. Adik kita dah belajar ni. Isim Hamzah. Asma al-Khamsa. Very good. Isim Khamsa. Okay. Kita ada za, Z dengan Zu. ini apa dia punya istilah dia? Aja? Majrur bil ya. Ingat lagi tak? Inilah penggunaan Asma al-Khamsa yang kita belajar tu. Dia berubah daripada za, man zallazi, surah apa tu? Ayatul Kursi kan, surah Al-Baqarah. Man zallazi, yang mempunyai. Za, ingat. Zazizu maknanya mempunyai. Very significant. You notice subhanallah, surah ni dia menggunakan perkataan yang sangat-sangat tepat. Bahasa dia sangat tinggi. Sangat tepat apa yang digunakan. Of course lah tepat pasal tu ayat Allah. Haji subhanallah. The is majrur, yes or no? Yes. Because it's a continuation from the first ayat 19 tadi. You see that? 15, 16, 17, 18, all the things that they are very familiar, Allah sumpah. Maknanya Allah buat. Kalau sumpah tu maksudnya, kalau in Arabic culture, kalau you gunakan macam aku sumpah, kita orang Melayu tak gunakan perkataan tu sangatlah. Aku sumpah aku tak buat misalnya kalau orang Melayu. Tapi the Arabic culture they like to use the word sumpah lah. It's to prove that diorang ni bersungguh-sungguh kata-kata mereka tu benar. Wallahi betul macam tu. Demi Allah, demi kalau orang kafir Quraisy panggil demi Lat dan Uzza, tu nama Tuhan dia paling atas sekali lah. So they use that word a lot. Okay, but it's not our culture, but the Arabs they like to use that. Remember I said bila Al-Quran ni turun dia kena dengan orang-orang yang sekitar kat situ. Dia sesuai dengan Nabi, sesuai dengan masyarakat ketika tu. So the first 1, 2, 3, 4, 4th ayat, 15, 16, 17, 18 semua terangkan tentang benda yang mereka biasa Allah sumpah, tapi Allah bagi anchor, Allah bagi penerangan yang Nabi ni Rasulun Karim. Sebab itu selepas tu digunakan Z. Nampak Z? I'rab apa Z tadi? Majrur. Z i'rab dia apa tadi? Marfu' masuk ke majrur. Majrur, yes. So maknanya we are talking about who? Tengok ayat sebelum. Rasulullah. Exactly. Nampak tak? Innahu laqaulu, kata-kata, words. Qaulu tu kan mudhafun ilaihi.
Qaulu siapa? Rasulin Karim. Dhi arshi makin. Sorry, dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Itu semua karakter Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? It's actually a long sentences. It's one sentence. That whole thing. Innahu laqaul rasulin karimin dhi quwwatin inda dhil arshi makin. It's one sentence. Satu ayat. Tapi diletakkan wakaf kat situ sebab memudahkan bacaan. But it means the same. That's why it starts with the. So we know the person that we're talking about is who? Rasul. Apa dia? Kata-kata dia. Words of Nabi Sallam. Okay. Rasul kata dia memang ada kekuatan dan ada kedudukan. Dua-dua. Meaning dia ada dua. Sama ada Rasulullah itself ada quwwah, ada kekuatan. Dan inda dhil arshi makin memang ada ketinggian, ada apa? Ada kehebatan. His words pun ada value istilah dia. Betul tak? Kalam Nabi ada value tak? Adalah, sebab tu ada hadis Nabi SAW. His words ada power. Boleh jadi apa? Sumber hukum. His words boleh jadi apa? Jadi apa, boleh buat siapa yang menghafal hadis Nabi menjadi kedudukan yang tinggi. Subhanallah. So Nabi, not only he is karim, right? He's respectful, kataan tu. Tapi his words ada that value and power. Whether he himself or people who value his words, as in the hadis alaihi salatu wassalam. Good. Alright. And then it says after, dia kata apa? Muta'in thamma amin. Dia bukan summa dia perkataan sama. Apa beza summa dengan sama? Baris Ustazah. Memang baris lah. Ada beza makna tak kalau summa dengan sama? Ha? Apa tengok mana kat situ? Apa mana sama? Summa apa? Biasa dalam Quran sama. Ini summa tau. Apa beza dia? Sama. Nah, apa beza? Tak sama. One summa, one sama. What's the summa? Summa di sana. Sorry? Di sana. Manas? Apa? Di sana. Kemudian, Cik Suria, we cannot hear you. I understand your words from your gesture. You punya ini, but you can hear me. Yeah. Oh, you have to get a mic yang closer to your. You use a headset ke apa? Ini kan? Maybe that you can put nearer to you. It might help because if not, I cannot hear you. Alright, okay? So correct. Summa is kemudian. Sama kat situ dia cakap apa? Kemudian also. Sama is not kemudian. More kemudian is usually like after kan? Something happens after. Sama ni maknanya it's more or less, if you see in the meaning, it says that it can means like apa ya? Macam it's an and, but I don't explain. Like it's like an and, like a wa, but more than that. Apa ya perkataan ni English? Apa ni Cik? Oh, ni sama. Cik, you type for me lah dekat chat screen bawah tu kalau you nak ni. Di sana. What is the word Dia maksud dia and, apa maknanya dan. Kalau kat sini dia tulis lagi, maknanya something and more, like a lot, like aidan, again, a more. Okay, maksudnya kat sini macam ni. Muta'in sama amin. Apa makna muta'in? Yang Nabi tu, alright, ditaati, maknanya sangat ditaati dan dipercayai. Dan lebih-lebih lagi dipercayai gitu. Faham ni? So kalau summa, kemudian ni dia selalu in sequence. Summa, something happens, then kemudiannya something happen. But sama ni dia together. The word together and more. Dia bukan saja taat tapi lebih kemudian dia juga adalah orang yang amin, dipercayai. Can you see the difference? Spelling dia apa Maklong? Maklong unmute, tak dengar. Cik Ati unmute. Lagi dipercayai. Yang boleh dipercayai. Yes, dia lebih lagi dipercayai gitu. Macam dia dan lebih gitu. Apa ya? Saya tak tahu bahasa Englishnya apa. Ya, maknanya betul tak? Sekarang baru dengar. Tadi tak dengar. Apa dia Cik?
Apa Malu, you nak cakap apa? Tak. Tak ingat bunga. Oh, okay. Summa lain ya. Summa is Sama. sequence. Okay. Ini sama. Sama dia tak sama. Sekejap, saya tengok apa dalam dictionary dia kata. Dia kata subsequently. No, that is a summa. Like that lah. It's dia dan lebih lagi gitu. So Rasulullah ni dia amin dan juga dia adalah muta'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. So this is ayat ni, okay, dia gunakan perkataan ma. Can you see that? Ma. What does ma means? Yang you tahu? Apa? Tapi nanti kita akan belajar lepas ni untuk fi'il mudhari'. Ma ni juga boleh bermakna tidak. Oh. Namanya harfu nafyin. Harfu Ma ni boleh maksud juga tidak. Harfu nafyin. Okay. Dia huruf-huruf yang wa, ma, la, li ni dia ada particular meaning sikit cik. So dia ada tengok ayat dia apa mana dia. Ma ni harfu nafyin, maknanya dia maksud tidaklah. Ini 22 ni, ayat 22 ni adalah pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Actually daripada ayat 19 sampai ayat 22 tu, okay, itu adalah jawapan bagi mereka yang cakap Nabi ni tak boleh dipercayai. Nabi bawa benda yang tak betul. Apa ni cerita kiamat? Benda belum berlaku, cakap bintang nak teraburan lah, bulan nak hilang lah kan. Cerita pasal apa tu unta nak beranak lah, you know, like why you talking? Like you're talking nonsense kalau bahasa mudahnya. Why you talking nonsense? But this ayat, takkan Nabi nak bela diri sendiri kan? Nabi bukan tak malu. Ayat ni diturun, dia cakap apa? Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Nabi ni bukan orang yang gila, majnun. La, Muhammad laisa kadzalik. Dia bukan orang yang gila. Okay? Tapi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Malah Nabi Muhammad SAW, okay, dia mendapat ataupun dia berjumpa. Hu, nampak perkataan hu? Ra'ahu. Hu tu balik pada siapa? Dhamir kan? Kan kita dah belajar ra'a is a verb. Tadi saya sebut tadi qad. Qad masuk fi'il madi maknanya apa? Pasti. Ya, tengok tak? Kan I explain macam idza tadi. Qad, tulis kalau belum. Tulis. Kalau nak tengok dia punya explanation ada dalam buku surat 13 dekat ni ada. Jadi minggu depan kita go through, next session kita boleh go through tu. Tapi tulis dekat sini, qad, perkataan qad, kalau selepas perkataan qad ni fi'il madi, maksudnya sesungguhnya dan dia pasti berlaku ataupun kita kata satu kepastian. Sesungguhnya lah, macam inna lah. Tapi kalau qad sebelah dia adalah fi'il mudhari', maknanya adalah kadang-kadang. Maknanya dia opposite. Boleh? Dapat? Understand? So ni qad dengan ra'ah. Maknanya Nabi Muhammad tadi kan, Allah sebut tadi dia nak bela Nabi Muhammad. Nabi atau Nabi ni dia wa ma sahibukum, dan bukanlah sahabatmu ataupun sahib ni ataupun orang ni atau Nabi Muhammad ni. Okay, dia cakap lepas tu dia tengok dia gunakan sahibukum. Nampak tak Allah gunakan dhamir apa tu kum? Dhamir apa? Apa tak ayat berapa ni saya baca? Ayat 22 cik. Kum dhamir apa? Kamu. No, dhamir. Hum. Dhamir hum ya. Ke antum ke? Dhamir hum. No, dia adalah dhamir antum. Antum. Antum ni dia unseries kan? Kalau unseries maknanya seolah-olah bercakap di hadapan. Beza kalau dalam Al-Quran unseries dengan ha series. Maknanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kalau you gunakan all the unseries dengan ha, orang second person dan third person, impact dia tak sama cik. Kalau second person, seolah-olah Allah cakap directly dengan orang tu. Dengan kita lah maksudnya. Maknanya dia punya priority dia sangat level paling atas lah. Because it's like I'm talking to you, no? I'm not talking to her, no? I'm talking to you. It's like I'm facing you, although not literally Allah facing you lah. I mean maybe Allah facing us, I don't know. Kita tak nampak Allah. Allah is everywhere, you see. But my point is, when he says this, that's why the beauty of Al-Quran is this. Whether he say it directly to you or he say it as a third person, it has an impact in the ayat.
because of the intensity of the degree how diorang sungguh-sungguh nak stop Nabi Muhammad daripada berdakwah, sungguh-sungguh tak nak percaya dengan Nabi Muhammad. Ini Allah cakap directly in front of your face. Dia tak gila tau macam tu. Muhammad tu kamu semua macam faham dengar ni. Muhammad tu tak gila macam tu. Dalam bahasa kita lah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Malah dia nampak Jibril. Hu tu balik pada siapa? Malaikat Jibril. Sebab tak ada pun malaikat Jibril kat situ. Sentence structure dia. Mana ada perkataan Jibril kat situ tak? Tak ada. Wawi dah tahu tu. Laqad ra'ahu, dia nampak ufuk. Pasal yang kenapa? Ufuk kan maksud saya pernah saya explain. Ufuk mana yang atas kan? So kat langit kan. So malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam dia turun kan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan wahyu daripada langit. Makanya yang ada di situ, yang perantara itu siapa? Malaikat Jibril lah. Itu dia punya gambaran dia. Orang Arab ni ketika tu dia orang percaya dengan adanya malaikat. Percaya malaikat. So definitely dia percaya Jibril. Tapi yang mereka tak percaya, masalah dia orang apa? Tak nak percaya dengan Tuhan yang satu. That's the problem. That's why oleh ahli Mekah dipanggil musyrikin. Ahli Madinah dipanggil munafikin. Kalau you baca dalam Al-Quran, kenapa kalau cakap dengan orang Mekah kita akan pakai ya ayuhan nas dalam surah-surah Makiyah. Tapi kalau dekat Madinah kita pakai ya ayuhal ladzina amanu. Agak-agak besar. Pasal di Mekah masa tu tak ramai yang beriman. And then in Madinah, diorang beriman tapi munafik. Exactly. That's what I said just now. Sebab kalau dekat Mekah, masalah orang-orang kat Mekah yang paling ketara sekali adalah mereka tak nak musyrik. Apa nak musyrik? Dia menyekutukan Allah. Dia percaya bukan satu Tuhan, banyak Tuhan. Dia kata Tuhan kita percaya dengan ramai-ramai Tuhan ni sama-sama. Pada dia lah. Ramai-ramai. Tak apalah percaya Tuhan lah, Tuhan Uzza, Tuhan tu, Tuhan ni. Because ni semua adalah pengantara dengan Tuhan yang paling atas. Tapi tak tahu lah Tuhan atas tu siapa? Tuhan Allah agaknya. Dia percaya macam tu. Okay. Tapi kalau kat Madinah, diorang percaya Allah, okay, percaya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad dah 13 tahun berdakwah kan. Dah nampak bukti madiyah, hisyah, dah nampak Nabi Muhammad as a person. How he brings his people. Dia percaya. Masalahnya adalah munafik. Apa makna munafik? Pura-pura Islam lah. Depan Islam, belakang tak nak buat gitu. Munafik. Masalah orang dekat Madinah yang Rasulullah hadapi adalah orang munafik. Sebab itu Nabi SAW kalau baca sejarah, of course bila turun surah Al-Mu'minun dengan surah Al-Jumu'ah, Rasulullah Allah gambarkan tau apa tanda orang mukmin, orang munafik. Of course sahabat ni dia pertama ahli beriman, mungkinlah kita kata dia dah kasyaf lah kalau bahasa kita lah. Kedua memang mereka dah dapat gambaran dengan diorangnya keadaan ni, dah faham Rasulullah sampaikan melalui Al-Quran. Bila sebut macam mana karakter orang munafik ni, Sayyidina Umar macam nak keluar pedang nak pancung aja. Really, he wanted to do that. Lagi antaranya juga karakter orang munafik ni dia akan bagi reason tak nak keluar pergi perang. Jadi memang dah macam dah tahulah siapa orangnya. Tapi Rasulullah cakap jangan. Selagi dia beriman dengan kalimah, maka kita katakan dia orang Islam. Dia masih lagi orang mukmin lah. Cuma dia munafik tu antara dengan Tuhan. So Rasulullah ajar kita untuk tak judge orang lain lah istilahnya. Okay, alright. So when we say that, ya ayyuhallazina amanu kat Madinah, sebab nak betul-betul nak kita panggil nak khaliskan, nak like you sieve, you tapis orang yang betul-betul beriman. Kalau dekat Mekah, ya ayyuhallazina ya ayyuhan nas, ini semua ramai-ramai. Kamu ni semua dengar macam ni perintahnya macam tu. Okay. So tadi dia cakap walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, memang malaikat Jibril, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Maka Muhammad ni, alright, pertama dia bukan orang yang dhanin, dan wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dia bukan orang yang orang yang bakhil untuk menerangkan perkara. Maksudnya Nabi Muhammad ni dia terangkan benda yang gaib berdasarkan apa yang Allah sampaikan lah. Okay. Sebenarnya benda yang gaib tak nampak yang akan datang pasal hari kiamat kan, tadi tim kita pasal hari kiamat kan.
So he will not like kalau diturunkan ayat Quran macam tu yang diberi, dan dia tak akan tambah ataupun mengurangi apa yang dia tahu. Sebab itu bukan diri dia. Kerana dia dah cakap dia orang yang beriman, dia orang yang boleh dipercayai, orang yang mulia. Maksudnya dia punya apa, kalau bahasa kita dia credibility dia memang terjamin lah macam tu. Quality dia memang terjamin. Dia takkan beritahu yang bukan dia tak tahu kecuali Allah beritahu. Gitu. Okay. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Lagi Allah sebut kat sini, ini semua nak support Nabi Muhammad SAW bahawa apa yang Nabi Muhammad sebutkan, Nabi Muhammad sampaikan ni bukan berita yang bukan berita yang dibuat-buat. Takkan nampak ada kelemahan di situ. Dan ini bukan perkataan daripada syaitanir rajim. Bukan kata-kata ahli sihir ke jin ke, tidak. Fa aina tadhhabun. So now the next question. Now I already tell you this is going to happen. You see the sequence, eh? This is the thing that's going to happen in the future. It's like somebody is telling you, alright, istilahnya macam ni lah. You baca weather forecast, kejap lagi nak hujan, tapi you keluar saja-saja tak nak pakai payung ke, tak bawa baju hujan ke. You tahu you nak jalan tak ada shelter, tapi you main jalan aja. Maksudnya you dah tahu akan hujan, confirm berapa persen hujan, tapi you tak nak buat misalnya. Ini bayangkan macam tu. This is in the future. This is what is going to happen. This is how scary the place is, how scary the time is. Okay, I'm telling you. And the one who is telling you this story bukan orang sembarang-sembarang, very credible, very good with all these qualities and selected, memang datang daripada aku pilih, istilahnya macam tu. Sekarang Allah tanya, fa aina tadhhabun? Kat mana nak lari lagi? Dah cakap waktu tu, kalau ketika tu yang hidup pun boleh bangun balik, kan? Dia dah kata, alah, mungkin aku tak hidup lagi dah hari kiamat tu. Dah mati kot. Yang mati tu hidup balik. Yang mati tu hidup balik. Aina tadhamun. Nampak? Ini baru Allah gunakan fi'il mudhari'. Because when you are there, you will do. Kat mana lagi nak lari? And you gunakan dhamir antum. Telling you, where are you going to run? Kat mana nak lari, cik? Boleh lari ke istilahnya? In huwa illa dhikrul lil alamin. Ini semua adalah apa? Apa zikr? Peringatan bagi alam. Alam nak ingat buat apa? Untuk kita lah maksudnya. Everyone. Sebab kena faham ya. Yang akan tadi kita belajar sebelum ni, ada pendapat ulama tentang binatang pun dihisap. Wallahu ta'ala alam. Satu mungkin antara gambaran kenapa ulama beritahu, atau mungkin tu adalah kekunci ataupun pembayang yang mungkin ulama buat pentafsiran dan juga pendapat yang mungkin binatang pun akan dihisap pada alam binatang. Kan? Betul tak? Tadi kita belajar, ingat tak lagi? Ada satu ayat tu kita kata mungkin kalau ada yang 6 perkara yang terjadi pada yaumil qiyamah tu, antaranya mungkin binatang pun akan dihisap atas kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Antara clue dia adalah perkataan alamin. Bila kata-kata alam, anything that is inside, which is not within our understanding. Dan you kena faham yang hidup kat alam ni bukan manusia saja. Ada makhluk yang you tak nampak dan makhluk yang you tak tahu kewujudan dia. Dan tu bukan kerja you untuk beritahu. But my point is, ini semua adalah pengajaran. Sebab Al-Quran ni pun sebenarnya is also message untuk makhluk yang tak nampak, jin. Sebab tu ada surah jin. Kan? Kalau baca Asbabun Nuzul, kenapa surah Al-Jin turun pun pasal tu. Pasal Rasulullah pergi berdakwah dengan jin. Rasulullah pernah pergi berdakwah dengan mereka. Okay, macam mana jangan tanya saya. Kita tak tahu. Yang kita tahu Rasulullah pergi berdakwah. And Rasulullah send the same message kepada Allah SWT. Umur mereka panjang lagi banyak mereka nampak, mungkin antaranya yang kita tahu, yang kita faham. Tapi ini adalah peringatan lil alamin, semua sekali. Semua yang dalam apa, burung, ikan, burung, apa, daun dan sebagainya. Yang dia tak mustahil kalau saya fikir dia tak mustahil. Mungkin mereka pun akan dihisap. Wallahu ta'ala alam. Kalau takkan dia cerita ni hadis sahih tak tahu you pernah dengar tak cerita ni. Masa Rasulullah naik mimbar, kan? Dia dengar ada orang nangis. Dan dengar tak cerita tu? Kan? Yang nangis tu siapa? Tongkat dia mimbar. Kayu nangis. Kayu nangis Nabi dengar. In fact, sama ulama baca tu, sahabat pun dengar kayu nangis. Kita tak dengar. Kita ingat kayu dah mati. So you fikir balik kalau Rasulullah ni hadis sahih, maknanya cerita dia betul lah. Kalau kita kata sahih, maknanya benda tu authentic. Kita faham.
turutan dia bukan cerita buat-buat ke, bukan hadis tipu ke, maudhu, tidak. Tapi kayu tu menangis. Dan kenapa bila Rasulullah tanya, pernah dengar tak cerita tu? Cik Rahim pernah dengar cerita tu? Pernah. Tak pernah? Pernah. Pernah. So bila Rasulullah tanya, apa pasal nangis? Dia jawab apa? Pasal nak ganti mimbar kan. Nah, kenapa dia cakap dia nangis? Ganti mimbar. Yalah, kenapa dia cakap dia nangis? That means dia kena tinggal lah. Dia nak bersama Rasulullah. Dia cakap dia nak ikut Rasulullah selama. Rasulullah kata kau ikut aku nanti masuk dalam syurga gitu. Kayu nangis nak ikut Rasulullah. Habis kita hilang. So mungkin Ustazah nampak dia sebagai pembayang. Mungkin ini semua peringatan untuk benar saya kata tadi, makhluk yang kita tahu, kita tak tahu, mungkin ada kehidupan dia sendiri, ada alam dia sendiri. Alright, how it is not within our concern. Kan saya sebenarnya sebut kalau Imam Ahmad ada bagi gambaran macam ni, dia punya logik macam ni. Misalnya kalau kita bincangkan tentang sesuatu yang eksternal dalam Al-Quran, contoh tentang arash ke, tentang macam ni, alam ke, apa cerita pasal ni, kenapa idhwa dan tidaklah Nabi Muhammad peringatan untuk alam ni, kita tak faham konsep dia, tak boleh fikir dengan minda kita. Imam Ahmad bagi senang je. Dan kita tengok dalam Al-Quran pun ada berkata yadullahi rahmatullah, apa kita cakap pasal Allah ada tangan dan sebagainya, Allah ada mata alim dan sebagainya, Allah lihat, all these things yang kita tengok macam mana, how's the process, how is it for him, okay, atau benda yang kita tak boleh jangkau pemikiran kita gunakan konsep ni. Imam Ahmad ajar macam ni. Kalau misalnya tentang istiwa kan, Allah beristiwa dekat Sidratil Muntaha. So kita faham Allah duduk kat atas langit. Tapi lepas tu kata Allah kat mana? Dekat bumi macam mana? Kan dia confused kan. Of course ada pendangung ulama dia kata Allah ni bukan berhijab dan sebagainya, berhajam dan sebagainya. But kita buat macam ni. Kalau datang pemikiran macam tu, kita kena tepis sebab ditakuti kalau kita fikir banyak-banyak atau kita layankan pemikiran tu, yang akan datang adalah fikiran ataupun idea daripada syaitan. Sebab tu tadi dia cakap tadi, innahu dia kata apa? Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Kalau you start to think benda you tak boleh jangkau, yang akan datang tu yang kadang-kadang orang dia akan ada ideologi atau ada pemahaman yang maaf kata songsang atau tak benar. Sebab dia layankan benda yang dia tak boleh faham. So when that happen, of course Allah suruh kita fikir. Alat ni digunakan untuk berfikir. Tapi ada hadnya. Sebab kita ada limitation. Kenapa? Sebab ilmu yang kita ada mungkin tak banyak tentang tu. Dan tak ada pun nak cakap pasal Allah bentuk macam mana, tangan Allah berapa rupa misalnya. Tapi kita faham dalam Quran ada berkata yadullah. Nabi Rasulullah sebut yadullah fil jamaah, tangan Allah pada orang berjamaah. Macam mana tangan Allah keluar ke apa? I don't know. It's not my job. So if that happen, don't entertain. If you start entertaining, dia akan jadi wa ma huwa bikulli syaitanir rajim. Yazbillah. So Imam Ahmad kata apa? Kalau misalnya kita cakap tentang sesuatu yang benda kita tak boleh fikir, kita tak boleh jangkau, contoh kita kata yadullahi maklum, dia kata. 4 cara dia Imam Ahmad ajar. Yadullahi maklum, benda tu diketahui. You have to do. Wal kaifu majhul, macam mana I tak tahu, I don't know, majhul. Ni very important. Wasu'alu anhu bid'ah. You tanya banyak-banyak jadi bid'ah. Faham kata bid'ah? Benda yang maknanya you tanya banyak-banyak dia jadi satu benda yang bid'ah. Faham tak maksud bid'ah? Maknanya benda yang tak bagus lah. Okay? Ataupun sesuatu yang Rasulullah tak tanya. Bid'ah, apa maksud bid'ah? Bid'ah ni benda rekaan. Benda yang tak disukai dalam agama sebab ada rekaan yang mendatangkan keburukan. Kebiasaannya. Of course ada bid'ah hasanah dengan ni ada pendapat. Tapi bid'ah, kalau kita perkataan bid'ah tu benda yang tak dibuat. Benda yang tak mendatangkan kebaikan. Tapi dia kata yang last kali konsep dia, wal imanu bihi wajib. Itu je. Beriman dengannya adalah wajib. Habis cerita. Okay, sebab apa? Kita nak kena pandu akal kita supaya tak boleh bertanya, boleh berfikir. Macam tadi ni, daripada ayat 1 tadi, Ustazah ajak you berfikir. Okay, kenapa? Sebab apa? Kita berfikir untuk tingkatkan keimanan kita pertama. Kedua, nak faham message Allah nak sampaikan khususnya. Especially bila kita belajar bahasa Arab kan. Kita try to do it all this. You understand why he's using these specific words. Yes. But when there are things that there are words or there are things that you cannot understand, don't ask too many questions. Sebab kita tak nak dia jadi wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, bukan kalam syaitan, tapi kita nak hanya perlu beriman kepada dia, don't ask. Gitu. Faham ni? Boleh follow? Yes. Okay. So, liman sya'a minkum. Tapi pun Allah kata tu peringatan. Very good point here. You tengok ayat 28.
I really like this one. It says that walaupun I give you peringatan, walaupun Nabi Muhammad serve as satu peringatan untuk semua alam, but Allah sebut liman sya'a minkum. Siapa yang, apa maksud meaning of sya'a? Menghendaki. Yang nak je cik. Siapa yang nak dia dapat. Siapa yang tak nak dia tak dapat lah. Siapa yang nak, sebab dia kena usaha lah kan untuk dapat kan, betul tak? Siapa yang nak, maka dia akan usaha, dia akan buat. Alright. Dia kata apa? Minkum an yastaqima. Dia akan berjalan di jalan yang lurus. To those of you who sees this as the reminder, see it as a reminder, see it as a message from Allah SWT, and you want it, you akan berlalu akan atas landasan yang betul. Yastaqim. Yastaqim sama dengan perkataan siratal lazina an'amta alaihim kan? Surah siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah you baca. Mustaqim tu isim, yang ini noun aja, yang ini fi'ilnya. Dan digunakan yastaqim maknanya constantly you are doing it. Yastaqim. Alright. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. But at the end of the day, alright, walaupun you nak tapi you juga faham wa ma yasha'una illa ayyasha'allah, sebab kita orang Islam mesti faham benda ni. Saya kata tadi, surah ni atau ayat ni atau message yang nak disampaikan dalam surah ni berkaitan dengan rukun iman. Tadi dah cakap tentang percaya Allah, kemudian percaya hari kiamat, percaya Nabi, percaya malaikat. Apa lagi tak ada? Percaya dengan kitab tu, kitab Al-Quran. Last sekali, percaya dengan qada-qadar. Ini dia, ayat dia. Walaupun you nak, tapi itu juga mesti kehendak Allah SWT. Okay. Sebab tu, when we talk about qada-qadar, dia ada banyak school of thought, ada banyak perkara yang akan diperbincangkan atau yang akan dibincangkan. But most importantly, kita faham macam ni. Sebagai orang Islam yang beriman, kaedah yang Rasulullah ajar ialah you nak sesuatu, you usaha. Tapi result dia, natijah dia adalah dengan izin Allah you terima. Sama ada cepat lambat ataupun waktunya tu urusan Allah. Gitu. Okay. Dan dalam hadis yang lain ataupun ayat lain pun, takdir ni ataupun perkara yang Allah dah tetapkan ni boleh berubah. Dengan apa? Doa. Right? It's why we have this. And then I came across one of my student, dia tanya, dia kata, like, it's very confusing. You see, Allah dah tetapkan, betul tak? Lepas tu you kata boleh berubah. Okay, betul tak? Dia cakap semua benda Allah dah tetapkan. Then I do lah. Dah tetapkan, I terima lah Allah, apa Allah nak berikan. Tapi dalam masa sama you kata walaupun dah ditetapkan boleh berubah. I kata sebab apa? Benda yang kita tak tahu ni, kenapa Allah rahsiakan dan kenapa Allah sebut kaedah macam tu? Sebab nak bagi you hope, bagi you harapan. Manusia ni kalau diberikan harapan, diberikan apa, sesuatu yang positif, maka dia akan berusaha dengan lebih baik lah. Dia akan dapat sesuatu yang lebih manfaat kat situ. Nah, Allah ni kan cipta kita, dia tahu manusia ni dia boleh berfungsi dengan lebih baik kalau diberikan pengharapan, berikan sesuatu yang apa, motivasi untuk move forward. So semua yang Allah sebutkan kat sini atau Allah sampaikan melalui kalamnya ni adalah untuk kebaikan manusia dan memang kita ni perlukan perkara tersebut. Dan cakap dengan dia tak payah pening-pening nak fikir. You buat apa yang you buat, you serahkan Allah. Okay, macam mana ke Allah izinkan dan Allah tak izinkan tu urusan dia, bukan urusan kita untuk fikirkan. Okay, tak payah nak apa cakap macam boleh ke tak boleh, insya-Allah kita biarkan itu Allah uruskan. Okay, now tu tadi tengok sequence mari kita tengok sebab ayat turunnya surah ayat 29 yang tadi wa matasyauna illa insya-Allah taala rabbul alamin. Okay, so it says here dikata daripada Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, dia kata apa, Sulaiman bin Musa ni semua perawi yang masyhur. Apabila turun ayat ni, dia kata apa, bagi sesiapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus, Abu Jahal berkata, itu untuk kami. Jika kamu mahu, maka kami istiqamah, dan sekiranya kamu tidak mahu, maka kaki. Ini kan saya kata tadi, ayat ni semua yang tadi turun tu, okay, secara penuh lah boleh cakap lah, 15 to 29 ni sebenarnya adalah sebagai apa, untuk menyokong apa yang Rasulullah sampaikan ni adalah benar. Okay, orang untuk ribat balik apa yang mereka apa tu dakwa, especially Abu Jahal. That's why Abu Jahal ni dan Abu Lahab ni
cerita dia, especially Abu Lahab dengan Abu Jahal ni, diorang dua ni memang ada banyak saja idea nak cakap macam-macam. Banyak sangat idea untuk kasih idea yang yang idea untuk tak follow apa yang Rasulullah, dan dia bukan, kalau dia tak nak terima tak apa, dia cakap orang lagi. Bahasa kita kan, dia ni macam influencer lah zaman Rasulullah gitu. Sebab dia pembesar ya. Orang memang ada dia. So people listen to them. Yang nak dengar cakap dia lah. Alright. Sebab tu Allah dedicatekan atau Allah sebut surah Al-Lahab khas untuk dia. Termasuk juga Abu Jahal kan kat situ, di sisi lain. Sebab mereka ni, apa yang mereka buat ni memang terlalu sangat-sangat tak apa orang kata, tak boleh dimaafkan. So dia cakap lagi kat sini, apa yang berlaku tu atas izin aku. Like it's because of me. Dengan bangganya dia cakap macam tu. Kalau nak aku buat lah, kalau tak bukan lah macam tu. Tapi Allah sebut kat sini, wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Kenapa sebut Allahu rabbul alamin di perkataannya Allahu, kenapa tak cakap wa ma tasyauna illa yasha Allah? Kenapa tak wakaf kat situ aja? Kenapa ditambah yasha Allahu rabbul, nampak tak? Allahu dengan rabbu, nampak tak perkataan tu dua-dua marfu'? Yes or no? Then are we talking about the same person? Yes. Very good. My question is, why it doesn't stop there? Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Dah faham dah? Kenapa tambah Rabbul Alamin? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi sambung lagi Rabbul Alamin. Why? Any thoughts? Dia bukan Tuhan untuk manusia je, tapi untuk Tuhan sekalian alam. Very good answer. Anybody else? Apa mana Rabb? Melihara. Rabb. Memelihara kan. Yes, excellent. Rabb ni maknanya pentadbir, pemelihara. Ya, maknanya kalau tadi kan Abu Jahal cakap dengan bangganya, dia kata semua atas dia. Sekarang nak power lagi, punya power Tuhan yang mentadbir sekalian alam lagi. Kau cakap dia lah, apa nak semua ikut aku lah, aku tak nak orang follow gitu. Dia rasa dia dah power sebab dia memang ada power lah. Saya kata tadi, they are very powerful people this pembesar Quraisy ni semua. People listen to them. Orang kalau tu, kalau waliyazbillah, kalau yang dah ada power, orang manusia yang ada power, dia nak kena hati-hati dengan kekuasaan yang dia ada. Ditakuti dia jadi engkar dan sombong dengan perasaan macam tu. Sebab dia cakap je orang dengar, dia cakap je orang dengar gitu. Tapi Allah datanglah kata Rabbul Alamin. Bukan kehendak Allah sahaja, tapi dia juga kehendak Tuhan semesta alam. Rabbul Alamin. Semua pentadbir dan penjaga Rabbul Alamin. Okay? Boleh? Alright. So, there's this one word. Dekat sini dia kata apa? This is in terms of bahasa also. Perangai pertama ada perkataan khannas. Yes. Kan ada? Khannas lah. Khannas, apa ni? Fala uqsimu bil khunnas. Kan perkataan khunnas tu? Yes. Nampak tak? Ayat berapa tadi tu? Ayat 15 kan? So ini daripada bahasanya, dia maksud bintang. Sebab An-Najmu pun bintang. Betul tak? Kan kita baca? An-Najm pun bintang kan? So, apa secara spesifiknya, apa maksud apa maksud perkataan khunnas? Dia kata apa? Ini adalah bila bintang yang secara khusus it's a more specific perkataan. Dia kata bintang yang hilang cahayanya apabila siang di bawah sinaran cahaya mentari yang beredar dipaksinya bercahaya di waktu malam di tempatnya seperti munculnya rusa daripada sarangnya. Bahasanya macam senangnya, the stars is like the one of the planets atau one of the stars lah in the galaxy. Tapi kalau An-Najm ni mungkin yang saya faham lah Najm ni selalu yang you nampak dengan mata. Tapi Khunnas ni mungkin yang you mungkin tak nampak juga bintang, the galaxy also. We can say that Khunnas. And then dia ada dia punya bahasa je. Kalau tadi kan Khunnas, kalau dia Khinnas, dia adalah mufrad, Khannas adalah jamak. Faham tak? Okay, satu khi, satu kho. Spelling sama, baris lah sama. Faham tak?
You know, in Arabic, Same meaning, only quantity different, is it? yes. Macam perkataan ni, if you are familiar, there are different type of jamak. Okay, yang selalu kita faham macam kitabun, kutubun lah, that kind of thing kan. Jamak taksir kan, kita belajar jamak taksir, dia ada dia punya perbezaan dia dari sudut spelling dia ditambah tadi kurangi, maka makna dia apa, quantity dia berubah macam asad dengan usud. Spelling sama kan Cik? Alif sin dal kan? Tapi ni apa mana asad? Singa kan? Asadun, ini usudun. Nah gitu. Yang ini ini khunnas. Ini khinnas. Dari bawah gitu. Ini jamak bawah, yang atas adalah singular. Okay? Sama makna ya, cuma yes, sama. We're talking about quantity je, quantity lain. Sama makna tapi quantity lain. Yes, sama makna. Betul. Alright. Okay, got it? So ni dari sudut bahasa lah dan quantity dia. See? It's the type of stars they call it. Correct lah. It's a jenis bintang. Okay. Alright. Then you see ni dari sudut bahasa. Hari ni kita banyak tentang bahasa And then you see the word ayat 17 adalah perkataan as. Okay. So but before that kan dia kata apa, fala uqsimu bil khunnas, all this lah dia kata kalau you baca kat sini ada pandang ulama tentang bintang yang bergerak ke tak bergerak ke, masuk matahari ke bulan ke, al-muhim semua yang berkaitan dengan the solar system, the planet, semua segala-galanya milik Allah SWT. Okay, maknanya all this we're talking about all the stars and the galaxies. Alright. So bila cakap tentang as Ibnu Katsir sebut dekat perenggan nombor 1, 2, 3, third one, nampak tak? Maksudnya adalah datang, come, walaili idza as'as. Alright. Dia kata apa? Tapi perkataan ni juga boleh digunakan untuk maksud berlalu, iaitu iqbal, lebih tepat seolah-olah bersumpah dengan malam dan kegelapan apabila ia muncul, dan bersumpah dengan waktu pagi dan cahayanya apabila memancar. Maksudnya macam ni. So kat sini boleh baca dari translation, dia kata bila malam yang nak tinggal, nak change jadi pagi. Ada ulama kata daripada maknanya as ni maknanya dia nak tukar jadi malam, you know, that kind of process. But nevertheless as ni dia boleh bermaksud kedua-duanya. Dia nak tukar jadi malam atau dari malam nak tukar jadi pagi gitu. Bahasanya perkataan as. Okay, ni then you notice these words it's not very common in the other, maknanya dia bukan perkataan yang you kerap jumpa dalam ayat-ayat lain. Kan? As dia you tak jumpa perkataan ini very often dalam ayat-ayat lain. Okay. Dan alright, dekat muka surat 84 dia jadi saya tanya pasal suman sama dekat sini. Some ulama says ada perbezaan maksud kemudian, ada yang cakap lagi, I said just now. Alright, so some said it means the same, some ulama said mana sama, tapi ada kata tak sama. Tapi yang saya baca atau yang saya faham kat sini, dia bukan makna kemudian, it's not in sequence, it's together and even more. Right, maknanya sama. Okay, ni ada pandang ulama lah. Dia kata summa yang sama. Sebab tu dia kata apa, dalam qiraat lain ada orang baca summa bukan sama. It doesn't make a lot of difference, but if you understand what summa is in sequence, what we understand is together, but it means the same. That means in Rasulullah dia adalah orang yang taat dan dia juga orang yang amin. Cuma it's just the sequence. Sama ada dia datang dulu, kalau sama kan kemudian. Kita kata lagi kan together. Faham maksud dia, perbezaan dia? Kalau summa, maknanya after he is like this, then he is like that. Tapi kalau sama means it's togetherness. Namanya together, it comes together in even more. Dan malah lebih-lebih lagi gitu. Sebab tu dalam some qiraat dia baca summa, dia baca sama. Al-muhim dia tak menjejas keseluruhan makna, maka dia okey. Cuma tetap perbezaan ni kita ketengahkan supaya you faham lah ada perbezaan intensity dia. You nak memuliakan Nabi Muhammad macam mana. Tapi tetap Nabi Muhammad ada dua sifat ni.
Okay, faham Boleh? So ni kat sini dia ada pandangan ulama Thumma dengan sama. Alright, and the rest tadi saya dah explain. Okay, Malaikat Jibril, all this. Macam Nabi Muhammad SAW dia ada explain tentang perkataan ufuk dengan Sidratul Muntaha ni. Semua tadi saya dah explain. Okay, alright. Ma sabihuhum majnun. Alright, ni semua saya dah explain tadi tu. Ya, ni semua badal tadi. Okay. That is the, nanti badal kita akan go through lah. Nak explain this one dulu. Ni zuruf bahasa. So, Makhsyari, okay. Alright, okay, can. Subhanallah, barakallahu fikum. Okay, good. Alright. So ni adalah yang the rest of it I think I've already explained just now as we go along. Alright, so ada perenggan yang ni saya rasa sama, lebih kurang sama yang saya dah terangkan tadi. Okay, tadi Arash pun saya dah terangkan apa beza dia. So you faham kat sini. So jadi surah At-Takwir ni like we said ni just sebagai rumusan. Surah At-Takwir ni dia adalah berkaitan dengan yang apa peringatan yang sangat-sangat jelas, okey, yang sangat-sangat apa tu memberi kesedaran kalau you baca dengan hati, nak menunjukkan yang ada waktu, ada masa, setiap benda ada waktu tamat dia, iaitu hari kiamat. Alright, and apa yang kita harus percaya atau kita cakap diminta, kita wajib percaya 6 rukun iman tu ada di apa tu disamaraiskan ataupun ada disebut dalam surah At-Takwir ni dengan lebih jelas lagi, lebih apa maknanya dengan lebih intens, lebih jelas lagi. Okay, jadi first part yang pertama tu Allah terangkan keadaan macam mana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana dahsyatnya takwir tu bila matahari pun digulung-gulung dan diguling-guling semuanya. Okay, so maknanya dalam keadaan yang sangat-sangat menggerunkan dekat situ. Jadi kat situ Allah sebut kat sini, okay, takkan tak nak percaya lagi, number one. Number two, the second part, Allah berikan ayat-ayat sokongan, berikan bukti yang apa Nabi Muhammad sampaikan ni bukan kalam orang biasa, tapi dia ada datang daripada Allah SWT, bawa bukti macam mana apa yang disampaikan ni semua daripada Tuhan semesta alam dan bukan kalam manusia. Allah sebut tak, maknanya Allah bela Nabi Muhammad bila mereka datang dengan pelbagai tuhmahan, dengan pakai kata-kata nista, tapi Allah support Nabi Muhammad. So tu bahagian yang kedua. At the end of the day, why we have all these two parts ataupun ada ayat ni, setengah ayat ni adalah sebenarnya sebagai satu suruhan dan sebagai satu keadaan untuk ataupun satu suruhan atau sebagai satu perkara yang manusia ni kena start fikir dan bahawa yang kita ni hidup ada waktu pengakhirannya, number one. Kedua, takkan tak nak percaya lagi bila dah ada bukti yang jelas yang Allah tu wujud walaupun tak nampak. Allah kan, kenapa orang manusia susah nak percaya Tuhan atau percaya Allah sebab dia kata tak nampak, dia nak macam patung, dia nak benda yang boleh nampak. Tapi walaupun tak ada yang dinampak, tapi ada perkara-perkara lain yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Walaupun Allah tu kita tak nampak dengan mata, tapi kita boleh nampak dengan mata hati melalui kalam-kalam ataupun kata-kata yang Allah sebut ataupun Allah explainkan dalam surah-surah ni, supaya you start berfikir, bukan you lah, supaya orang-orang ni start berfikir dan kita juga boleh start berfikir. Mungkin kita dah, memang kita percaya, memang perkara ni semua kita percaya dan kita yakin. Tapi kadang-kadang ataupun ada apa, bila kita lebih tadabbur dan lebih membaca ayat Quran ni, dia buat kita lebih apa, ada lebih kesedaran yang lebih tinggi dengan apa yang kita tengah buat dan yang kita akan buat. Sebab kalau itu yang kita kalau perkara itu hilang dari dalam diri kita, maksudnya you kurang rasa awareness dengan apa yang you buat, ditakuti manusia tu akan mulai mudah untuk buat perkara yang Allah tak suka atau buat perkara yang mungkar. InsyaAllah Allah pelihara kita tidaklah. Cuma kita pelihara bila kita baca ni, kita nak Allah nak tingkatkan keimanan kita. Betul-betul kita yakin yang Allah ni memang Rabbul Alamin kat sini. Yang apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan ni memang benar-benar muta'in sama, memang betul. So bila kita cakap memang betul, termasuklah
kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqauli rasulun karim muta'in dzil arshi zummi kuwatin, ada value, all the things yang related yang Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadis lain dan ayat lain buat kita lagi percaya. Sebab kan macam ni tau cik, kadang-kadang I don't know, but maybe you can experience this, which I think a lot of people I met pun ada beri jawapan yang sama, dan saya juga sendiri buat perkara sama. Kadang-kadang bila kita ada cabaran dalam hidup atau benda yang kita tak pasti atau yang agak sukar getir dalam hidup kan, kita memang berdoa dengan Allah SWT, kita memang minta dengan Allah, tak ada orang nak boleh bantu kita kan, Allah kita minta dengan Allah SWT. Itu antara kaedahnya ni, guru saya pun ada juga, dia kata apa, kadang-kadang kita nak jawapan dan kita nak kata-kata yang merehatkan jiwa, menenangkan jiwa dengan lebih kan. Of course we do sembahyang dan sebagainya, but we want a more definite, kita nak satu kata-kata yang lebih buat kita lebih faham dan lebih tenang, tak perlu nak atasi apa yang kita perlu atasi. Dia cakap apa macam ni, you boleh buat lah, I mean you can do that if you want, but I do that and it works alhamdulillah. You buka Al-Quran dengan niat, you cakap, ya Allah, aku nak sesuatu lah, aku nak jawapan mungkin daripada apa yang masalah yang aku hadapi sama cabaran. You buka Al-Quran, nanti you akan nampak, atau you baca Al-Quran, you akan nampak Al-Quran tu seolah-olah bercakap dengan you. Allah sedang bercakap dengan you. Allah telling you what are the things that you need to prioritize now. There's so many things kan, tapi you akan nampak, oh sebenarnya ini secondary, ini. You akan alami perkara macam tu ya. I mean I experienced that personally, dan bila I share, even my guru pun ada cakap dia buat macam tu, saya rasa subhanallah, pasal ini adalah kalamullah, dia adalah mukjizat. Okay, dia mesti sesuatu yang menjadi sebahagian daripada hidup kita, dan bila kita perlukan perkataan tu, dia betul-betul jadi sesuatu yang buat kita boleh sedar dan boleh insya-Allah lah boleh bantu kita untuk move forward lah dengan apa yang kita nak buat dalam hidup, ataupun kita nak prioritikan, atau kita nak usahakan dan perbaiki kualiti hidup kita insya-Allah. Okay, jadi saya rasa cukup untuk hari ini untuk surah At-Takwir ni. InsyaAllah kita jumpa untuk next session. So kita akan sambung untuk bahagian tafsir ni surah selanjutnya. Saya minta maaf lagi sekali atas kekurangan hari ni. Memang wallahi saya betul-betul tak ingat. Saya minta maaf sangat. It's my mistake. It's really my mistake. Saya minta maaf. So nanti